Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pertemuan dua mata antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat Joe Biden di Geneva berjalan lancar. Kedua-dua pemimpin antara lain bersetuju untuk membincangkan lebih lanjut mengenai isu keselamatan siber dan kawalan senjata. Moskow dan Washington juga bersetuju untuk menempatkan semula duta masing-masing. Majlis Kerjasama Teluk GCC menekankan keperluan penglibatan negara Teluk dalam dialog bagi menghidupkan semula perjanjian nuklear 2015 antara Iran dengan kuasa besar dunia. GCC turut berharap isu program peluru berpandu balistik Iran turut dibangkitkan dalam dialog itu. Selain berharap agar perjanjian tersebut dapat dicapai dengan syarat lebih ketat dan bertahan lebih lama. Pusingan ke-6 dialog perjanjian nuklear berkenaan akan diadakan di Vienna Sabtu ini. Vaksin COVID-19 yang dibangunkan oleh firma Jerman CureVac tidak menunjukkan hasil yang memberangsangkan dari segi keberkesanannya. Analisis awal mendapati vaksin CV-nCoV hanya mencapai tahap keberkesanan sebanyak 47%, sekaligus gagal memenuhi kriteria yang diperlukan. Sementara itu, penggunaan ubat artritis menunjukkan kesan positif dalam ujian klinikal yang dijalankan terhadap pesakit COVID-19. Demikian menurut laporan penemuan yang disiarkan dalam New England Journal of Medicine. Tofacitinib yang turut dijual bawah jenama Xeljanz diuji pada 289 pesakit COVID-19 dengan gejala teruk yang dirawat di hospital di 15 lokasi di Brazil. Hasilnya, simptom semakin berkurangan. England akan mewajibkan pekerja rumah penjagaan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Britain Matt Hancock berkata, kerajaan juga akan berbincang untuk mempertimbang langkah serupa kepada pekerja perkhidmatan kesihatan nasional. Beliau bagaimanapun tidak bersetuju mewajibkan orang ramai mengambil vaksin. Pasukan keselamatan didakwa membakar sebuah kampung di tengah Myanmar selepas bertempur dengan kumpulan anti-junta. Kebakaran itu mengakibatkan 2 warga emas maut, manakala 200 buah rumah musnah. Kejadian berlaku di Kampung Kinma dalam wilayah Magwe yang mempunyai 800 penduduk. Stesen televisyen Myanmar MRTV bagaimanapun melaporkan kononnya kebakaran itu sengaja dilakukan kumpulan gerila untuk memburukkan tentera. Penemuan awal siasatan bebas mendapati insiden landasan metro bertingkat runtuh di Mexico City bulan lepas berpunca daripada kecacatan struktur. Pengarah Jabatan Pekerjaan Awam Mexico City, Jesus Esteva berkata, siasatan yang dilakukan oleh firma Norway DNV itu turut mendapati terdapat kekurangan bahan binaan pada struktur sokongan landasan terbabit. Kejadian itu merupakan tragedi terburuk dialami sistem keretapi metro Mexico City sejak mula beroperasi pada 1969, 26 orang terkorban. Sukan bola sepak Euro 2020, Itali menjadi pasukan pertama mara ke kelompok 16 terbaik selepas menewaskan Switzerland 3-0 awal pagi ini. 2 gol skuad Azzurri dijaringkan Manuel Locatelli pada minit ke-26 dan 52 sebelum Ciro Immobile mendambah jaringan di babak akhir permainan. Pasukan kendalian Roberto Mancini kini mendahului kumpulan A selepas meraih 6 mata daripada 2 perlawanan. Dalam satu lagi aksi, 2 gol dijaringkan Aaron Ramsey dan Connor Roberts membantu Wales menundukkan Turki 2-0. Wales kini di tangga kedua dengan 4 mata. Saingan kumpulan B pula menyaksikan Rusia mengalahkan Finland 1-0 di St. Petersburg. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Alexei Miranchuk. Legenda Real Madrid Sergio Ramos akan meninggalkan kelab itu selepas mengharungi 16 musim penuh kejayaan. Ramos 35 tahun bergelut dengan kecederaan musim ini dan hanya beraksi 5 kali sejak awal tahun. Sepanjang karya bersama Real, dia telah membuat 671 penampilan dan menjaringkan 101 gol. Dia menjadi antara pemain paling berjaya dalam kelab dengan memenangi 5 gelaran La Liga, 4 Liga Juara Eropah dan 2 Piala Raja Spanyol. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.